Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Cikgu Mai Intan Payung. Hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4 dengan tajuk boleh makanlah. Menarik kan tajuk kita hari ini? Apa yang boleh makan? Cikgu akan meneruskan lagi tema yang ke-6 ini dengan unit yang ke-18. Cikgu harap semua murid telah bersedia untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini. Tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan. Standard kandungan yang akan digunakan pada hari ini ialah 5.3 iaitu memahami dan membina ayat mengikut konteks. Seterusnya, standard pembelajaran yang akan cikgu gunakan pada hari ini ialah 5.3.4 iaitu memahami dan membina ayat susunan biasa dan susunan songsang. Mari kita lihat objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran pada kali ini, murid dapat membina ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Seterusnya, kriteria kejayaan. Murid berjaya membina ayat susunan biasa dan susunan songsang dengan betul. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu menekankan aspek tata bahasa. Murid-murid bolehlah membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 4, halaman 124. Tanpa membuang masa lagi, mari kita mulakan. Kita akan mulakan aktiviti pertama kita dengan aktiviti membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan juga petikan. Mari kita baca petikan ini bersama-sama. Tajuknya ialah boleh makanlah. Encik Hasif dan Puan Zura mengadakan majlis sambutan hari ulang tahun kelahiran Zara. Sewaktu majlis sambutan ulang tahun, dapat kita bayangkan ada belon, ada kek, ada hadiah, ada para tetamu. Betul tak? Mari kita lihat kek hari lahir Zara. Cantik kek hari lahir Zara. Kek hari lahir Zara ada gambar Zara. Nak tengok tak? Mari cikgu tunjukkan. Murid-murid, inilah kek hari lahir Zara. Ada gambar Zara dan ada catatan di atasnya. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran ke-10 Zara. Agak-agak kamu murid-murid, bolehkah gambar Zara tu dimakan? Gambar tersebut kita namakan sebagai filem nipis. Filem nipis tersebut diperbuat daripada rumpai laut yang terdapat di dalam laut. Kemudian dibasuh bersih-bersih, diproses dan dijadikan seperti sekeping kertas, tapi kertas yang lembut lah. Uniknya filem nipis ini ianya boleh dimakan dan tidak beracun dan tidak membahayakan diri kita, namun rasanya agak manis. Sila kurangkan pengambilan makanan yang manis. Baiklah murid-murid, tanpa membuang masa, mari kita teruskan ke aktiviti yang kedua. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan aktiviti kedua kita dengan aktiviti mengenali ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Untuk ayat susunan songsang pada hari ini, suka cikgu ingatkan di sini, cikgu akan menekankan ayat susunan songsang dengan pendepanan seluruh predikat. Baiklah murid-murid, kita akan mulakan dengan ayat susunan biasa terlebih dahulu. Ayat susunan biasa akan didahului oleh subjek dan diakhiri oleh predikat. Mari kita lihat contoh subjek dan juga contoh predikat. Contoh subjek. Murid itu. Murid itu ialah pelaku. Pelaku di dalam ayat susunan biasa merupakan subjek. Dan subjek ini akan hadir terlebih dahulu di dalam ayat susunan biasa. Ianya akan hadir di hadapan. Kemudian predikatnya ialah telah memenangi hadiah pertama. Telah memenangi hadiah pertama merupakan predikat. Di dalam ayat susunan biasa, predikat ini akan hadir pada akhir ayat. Apabila digabungkan subjek dan juga predikat, ayat yang akan terbentuk ialah murid itu telah memenangi hadiah pertama. Kemudian noktah. Jangan lupa letak noktah. Boleh faham murid-murid? Untuk ayat susunan biasa, kita ada subjek di hadapan dan predikatnya di bahagian belakang. Dan subjek tersebut ialah pelaku. Manakala predikat pula ialah kata kerja apa yang telah dilakukan oleh subjek sebentar tadi. Boleh faham murid-murid? Sekarang mari kita lihat ayat susunan songsang pula.
ayat susunan songsang juga mempunyai subjek dan predikat. Namun, predikatnya hadir di hadapan ayat, manakala subjeknya pula hadir selepas predikat. Mari kita lihat contoh predikat. Kita masih menggunakan ayat yang sama, iaitu telah memenangi hadiah pertama. Sekarang, cikgu telah membawa ayat ini ke bahagian hadapan. Tapi ayat ini masih kekal sebagai predikat. Cuma dia tukar kedudukan sahaja. Tadi dia duduk di belakang. Sekarang sudah duduk di hadapan ayat. Dan subjek iaitu pelaku sebentar tadi. Mari kita lihat apa subjeknya. Murid itu sudah berada di bahagian akhir ayat, iaitu di belakang predikat. Namun ianya kekal sebagai subjek. Boleh faham murid-murid? Untuk ayat susunan biasa, subjek di hadapan, predikat di belakang. Susunan songsang, predikat di hadapan dan subjek di belakang. Dan cikgu telah mengulang predikat ini sepenuhnya. Sebab itu cikgu cakap untuk pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4, untuk tajuk ini, cikgu akan menekankan pengulangan predikat secara penuh terlebih dahulu di dalam ayat songsang ini. Boleh faham murid-murid? Cikgu ulangkan sepenuhnya, telah memenangi hadiah pertama. Cikgu ulang kesemuanya, cikgu bawa ke hadapan. Dan subjek tadi cikgu letak di bahagian belakang. Mari kita lihat ayat yang penuh. Telah memenangi hadiah pertama murid itu. Dia bunyi macam pelik, tapi sebenarnya tak pelik pun. Cikgu telah membawa predikat ke hadapan dan cikgu telah meletakkan subjek di bahagian belakang ini. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang ketiga ini, iaitu aktiviti membina ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang, kamu akan lebih faham lagi bagaimana ayat susunan biasa terbentuk dan bagaimana ayat susunan songsang terbentuk. Cikgu akan menggariskan ayat dengan garisan merah jambu untuk menunjukkan ayat tersebut ialah subjek, dan cikgu akan menggariskan ayat dengan menggunakan warna biru bagi menunjukkan ayat tersebut ialah predikat. Sedia? Mari kita mulakan. Ayat susunan biasa. Puan Zura pembuat pelbagai jenis kuih. Cikgu telah menggariskan Puan Zura dengan garisan berwarna merah jambu. Bermaksud Puan Zura ialah subjek. Pembuat pelbagai jenis kuih, cikgu telah gariskan dengan garisan berwarna biru. Bermaksud ayat tersebut ialah predikat. Itu ayat susunan biasa. Bagaimana jika cikgu telah membina ayat susunan songsang pula? Mari kita lihat bersama-sama. Pembuat pelbagai jenis kuih, Puan Zura. Pembuat pelbagai jenis kuih. Tadi kan predikat. Sekarang predikat ini telah hadir di hadapan. Dan Puan Zura yang merupakan subjek pula berada di bahagian akhir ayat. Dan jangan lupa letak tanda noktah setiap kali pembinaan ayat. Boleh murid-murid? Mari kita lihat ayat seterusnya untuk memastikan kamu lebih faham lagi tentang ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang ini. Kuih muih itu di atas meja. Yang berwarna merah jambu ini ialah subjek. Di atas meja ialah predikat. Subjek hadir dahulu barulah diikuti oleh predikat di dalam ayat susunan biasa. Jika ayat susunan songsang pula, di atas meja akan hadir terlebih dahulu dan diikuti oleh kuih muih itu yang merupakan subjek. Boleh faham? Cikgu ulang keseluruhan ayat. Tidak ada satu perkataan pun yang cikgu gugurkan. Kita lihat ayat yang ketiga. Kuih muih dibungkus dengan pembungkus istimewa. Kuih muih merupakan subjek, dibungkus dengan pembungkus istimewa merupakan predikat. Baiklah murid-murid, jika cikgu songsangkan ayat ini dengan pembungkus istimewa, kuih muih dibungkus. Sekarang predikat pula hadir di bahagian hadapan dan diikuti oleh subjek. Suka cikgu ingatkan di sini bahawa kamu harus kenal pasti terlebih dahulu di dalam ayat yang akan kamu bina nanti, yang mana satu subjeknya, yang mana satu predikatnya. Jika soalan berkehendakkan kamu membina ayat songsang daripada ayat susunan biasa yang diberi, tidaklah menjadi satu masalah bagi kamu jika kamu sudah mengetahui yang mana satu subjeknya, yang mana satu predikatnya. Dan ingat sajalah, ayat susunan songsang, predikat harus hadir di hadapan dan subjek harus hadir di bahagian belakang. Mari kita teruskan lagi dengan ayat yang keempat. Pembungkus istimewa subjek boleh dimakan.
merupakan predikat. Dan ayat susunan songsangnya ialah boleh dimakan merupakan predikat dan pembungkus istimewa pula merupakan subjek. Sekarang predikat hadir di hadapan dan subjek hadir di bahagian akhir ayat. Boleh murid-murid? Mari kita lihat ayat yang kelima, iaitu pembungkus tersebut akan cair di dalam mulut. Pembungkus tersebut merupakan subjek, akan cair di dalam mulut merupakan predikat. Ini ialah ayat susunan biasa. Mari kita lihat ayat susunan songsang. Akan cair di dalam mulut pembungkus tersebut. Cikgu mengulang semula predikat tersebut secara penuh. Cikgu tulis di bahagian hadapan. Kemudian barulah cikgu tulis pembungkus tersebut yang merupakan subjek. Nampak tiada satu ayat pun yang cikgu gugurkan. Cikgu bawa yang belakang datang ke hadapan. Yang hadapan cikgu bawa ke bahagian belakang. Baiklah murid-murid. Lihat ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-6. Ayat susunan biasa yang akan kita tukarkan kepada ayat susunan songsang yang ke-6. Inovasi pembungkus ini sungguh hebat. Inovasi pembungkus ini merupakan subjek. Sungguh hebat merupakan predikat. Dan ayat susunan songsangnya ialah sungguh hebat inovasi pembungkus ini. Boleh murid-murid? Senang je kan sebenarnya untuk menyongsangkan ayat susunan biasa ini. Bawa sahaja predikat ke hadapan dan bawa subjek ke bahagian belakang. Dah jadi ayat susunan songsang. Aktiviti seterusnya kita akan menukar ayat susunan songsang pula menjadi ayat susunan biasa semula. Mari kita lihat ayat yang pertama. Sangat mahir membuat kek Puan Zurah. Ingat ya, warna biru ini ialah predikat dan garisan berwarna merah jambu ialah subjek. Sekarang predikat ada di hadapan, subjek berada di belakang. Bagaimana untuk menukarkan kepada ayat susunan biasa? Bawa subjek ke hadapan. Puan Zurah sekarang berada di hadapan semula. Sangat mahir membuat kek merupakan predikat. Predikat sekarang berada di bahagian belakang. Jadi, Puan Zurah sangat mahir membuat kek. Boleh murid-murid? Mari kita lihat ayat seterusnya. Dengan foto Zara, kek sangat cantik. Dengan foto Zara merupakan predikat. Kek sangat cantik merupakan subjek. Ayat susunan biasa yang boleh kita bentuk ialah kek sangat cantik dengan foto Zara. Boleh murid-murid? Kita lihat ayat yang ketiga. Dicetak di atas filem nipis foto Zara. Dicetak di atas filem nipis ialah predikat dan foto Zara ialah subjek. Ayat susunan biasa, kita tulis dahulu foto Zara dicetak di atas filem nipis. Kita bawa subjek semula ke bahagian hadapan dan predikat kita letak balik selepas subjek. Okey, kemudian kita lihat ayat yang keempat. Daripada rumpai laut filem nipis itu. Ini yang cikgu cakap tadi, filem nipis tadi itu diperbuat daripada rumpai laut yang ada di dalam laut. Ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil seaweed, yang selalu terdapat pada makanan Jepun, iaitu sushi. Warna hijau kehitaman, itu rumpai laut ya. Baiklah, kemudian kita tengok ayat susunan biasa bagi ayat ini. Filem nipis itu daripada rumpai laut. Filem nipis itu subjek, daripada rumpai laut merupakan predikat. Ingat ya murid-murid? Baiklah, mari kita lihat ayat yang terakhir, iaitu boleh dimakan semua hiasan pada kek. Boleh dimakan ialah predikat dan semua hiasan pada kek ialah subjek. Jadi, mari kita tukarkan kepada ayat susunan biasa. Semua hiasan pada kek, subjek. Boleh dimakan merupakan predikat. Jadi lengkaplah 5 ayat yang telah kita tukarkan daripada ayat susunan songsang menjadi ayat susunan biasa. Baiklah murid-murid, kita sudah tiba di bahagian akhir perkongsian cikgu pada kali ini. Cikgu ada menyediakan latihan kepada kamu. Sila klik pautan yang telah diberikan di bahagian deskripsi video cikgu ini. Lengkapkan latihan tersebut dan serahkan kepada guru mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah kamu.
Sebelum kita berpisah, jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng di sebelahnya bagi mendapatkan notifikasi video-video cikgu yang baharu. Sekian dahulu daripada cikgu. Bye!